Diuji dengan kekurangan diri, tidak menghalang Rudaini untuk bekerja keras demi mencari rezeki buat keluarga. Walau ada kalanya dia sedih memikirkan nasib diri, dia tetap bangkit dan terus berjuang dalam kehidupan. Saya ni cacat. Saya boleh saya nak sesuai sendiri. Macam mana orang libat, contoh saya cuba buat kan. Saya tak nak. Kalau boleh, saya tak nak minta dengan orang lain. Minta. Saya tak ramah. Bersamamu, siaran 10 Januari 2021 mendekati kisah keluarga Rudaini Jamaluddin di Kampung Baru Semerbuk, Kota Negeri Sembilan. Rudaini Jamaluddin, 45 tahun, bapa kepada 2 cahaya mata, memulakan rutin hariannya mengambil upah menuri getah di ladang milik ibu saudaranya. Setiap jam 7.30 pagi, Rudaini akan bersiap ke kebun dengan menunggang motosikal usang ini. Dikurniakan 2 cahaya mata, Muhammad Syakir 9 tahun dan Saidatul Nafisa 7 tahun yang masih bersekolah di Sekolah Kebangsaan Semerbuk. Isterinya Rubiah Ahmad 41 tahun bekerja di sebuah kedai makan bagi membantu pendapatan suaminya. Suami akak ni jenis sekolah bolehlah dia rajin kerja. Kadang apa kan tolong orang ni adalah bagi akak terima seadanya. Yalah mungkin tu kekurangan dia tapi dari segi pekerjaan dia rajin, dia sungguh kan. Rudaini diuji dengan kelainan upaya pada pertuturannya sejak kecil akibat demam panas. Keadaan kaki yang agak bengkok menyukarkannya untuk berjalan dengan baik. Namun, kekurangan diri tidak membataskan pergerakannya untuk membanting tulang demi keluarga. Di kebun getah inilah menjadi punca dia mencari rezeki. Setiap hari, Rudaini akan menuri sebanyak 100 hingga 200 batang pokok mengikut keadaan cuaca. Faktor cuaca memainkan peranan penting kerana jika hujan, maka tiadalah sumber pencarian Rudaini sekeluarga. Hasil kutipan getah tidaklah tinggi seperti yang disangkakan. Harga getah yang sering berubah ada kalanya tidak cukup untuk perbelanjaan keluarga. Bagi Rudaini, amanah yang diberikan perlulah ditunaikan sebaik mungkin demi rezeki yang halal. Kita insan ni, yang dulu kita ni insan tak tahu apa agama kan. Kita sekarang ni baru kita tahu. Kan, kita bagi tahu kau orang tu, kena patuh, kena amanah. Kan. Kita kan dapat duit orang ni senang, payah kan. Nak bagi. Kerja elok itu aja. Tak nak usaha orang lah. Kita boleh buat, kita buat. Kalau tak boleh buat, boleh buat kan. Terima Allah Ta'ala lah. Saya harap mohon Allah Ta'ala bagi jahat. Cukup makan kepada anak-anak, rezeki yang halal. Alhamdulillah lah. Itu aja. Rubiah Ahmad sebelum ini hanya suri rumah sepenuh masa. Namun, sejak 2 tahun lalu,
Dia nekat untuk mencari pekerjaan demi membantu suami menampung perbelanjaan keluarga. Walaupun kini dia sudah bekerja, tanggungjawab sebagai seorang isteri tidak dilupakan. Rubiah akan menguruskan rumah dan anak-anak sebelum bergerak ke tempat kerja. Rubiah bekerja sebagai pembantu kedai makan di sebuah warung yang terletak kira-kira 5 km dari rumahnya. Rubiah akan membawa anak-anak ke warung sepanjang cuti sekolah ini kerana tiada yang memantau keadaan mereka. Sudah hampir 2 tahun bekerja di sini, Rubiah mendapat upah sebanyak RM50 sehari. Rubiah mula bertugas jam 7.30 pagi dan akan pulang pada 6.30 petang. Sekurang-kurangnya, dengan pekerjaan ini dapat meringankan beban Rudaini. Saya terfikir nak bekerja nak tolong suami lah sebab suami saya pun kerja pendapatan memotong getah tak seberapa kan. Jadi saya fikir saya nak bekerja, saya bantulah sekali untuk menolong. Fikir macam pembelanjaan tak cukup ni kadang dari pembelanjaan harian lah. Macam barang kan kadang suami akak kalau jual pun tak menentu. Lepas tu pembelanjaan budak ni sekolah lagi. Macam kadang barang-barang ada yang tak cukup ke. Tu dari situlah akak tolonglah sikit-sikit bantu suami akak. Bagi pemilik restoran, Umi Faridah Mat Isa, 51 tahun, Rubiah seorang pekerja yang rajin dan boleh dipercayai. Dia cuba membantu keluarga Rubiah sekiranya mereka mempunyai masalah. Ruby dia dalam dah 2 tahun lah dia kerja dengan akak. Itulah masa tu akak tak cukup pekerja. Habis akak ada tanya-tanya lah kan, jiran-jiran. Dia kata tanya tu budak tu kan, budak kampung tu kan. Mungkin dia nak kerja kan. Habis tanya dia kata boleh lah kan. Kalau boleh datanglah kedai. Kata sejak tu dia kerja lah. Sampai sekarang. Ya. Dia okey bagi akak okey lah. Dia rajin. Tapi akak pun boleh percaya dia lah. Kadang akak pergi pasar, akak tinggallah kedai dengan dia. Penutupan sekolah hampir sepanjang tahun lepas memaksa Rubiah membawa anak-anak ke tempat kerja. Syakir dan Nafisah cukup rajin membantu ibunya dalam urusan ringan di warung dan disenangi ramai orang. Itulah pasal jiran kan, yang kenal lah dia kan, Ruby suami dia kan, Ludai pun tak berapa OKU kan, orang OKU. Jadi tak apa salah kan, kita tolong kan, tolong jiran kan, saudara sekampung. Tapi anak dia pun okey, rajin. Kerana nolong juga. Pulangkan cawan, tolong-tolong lap cawan, lap pinggan kan. Okeylah. Dah macam anak sendirilah so kan. Dah 2 tahun kan sama. Bersamamu minggu ini menyelami kisah Rudaini di kota Negeri Sembilan. Sudah menjadi rutin harian Rudaini menguruskan kebun kecilnya ini. Rudaini akan cuba mengisi masa lapang dengan aktiviti yang memberi manfaat buat dirinya dan keluarga. Melalui hasil tanaman ini, dapatlah dia berjimat dan menambah makanan harian di rumah. Pelbagai jenis sayuran ditanam untuk bekalan keluarga. Antaranya cili padi, paku pakis dan pokok nangka. Mama nak yang dulu. Mama nak. Pokok apa je tadi tanam? Cili padi lah. Jamai-jamai tu tanam pokok nangka, cempedak, lian kan. Nak cuba milah lah pokok tu.
Banyak kita buat kerja tu, balik lah, nampak tu. Lagi minat tu ada. Dan saya tanam jirafi ni. Kita 3 minggu kita tengok cantik kan, minat tu. Macam nak tambah lagi, macam tu lah. Melihat kepada kecekalannya, Rudaini pasti menyimpan pelbagai rasa di dalam hatinya. Ada ketika, dia memaksa dirinya untuk bekerja keras walaupun mengalami masalah kelainan upaya pada bahagian kaki dan pertuturan. Saya ni tak ada insan orang lain kan. Saya ni cacat. Saya boleh saya nak sesuai sendiri. Macam mana orang libat, macam tu saya cuba buat kan. Saya tak nak. Boleh saya tak nak minta dengan orang lain minta. Saya tak ramah. Memanfaatkan cuti sekolah yang ditetapkan oleh kerajaan, Rubiah mengambil inisiatif untuk mengajar anak-anaknya bagi memastikan mereka tidak keciciran. Syakir dan Nafisa, anak yang cemerlang di sekolah. Anak-anak ini amat memahami keadaan ibu dan ayahnya. Justru, mereka tekun belajar demi masa depan yang baik. Rudaini pernah diserang penyakit misteri 7 tahun lalu. Akibat daripada itu, dia dimasukkan ke ward selama 1 bulan. Pada ketika itu, Rubiah buntu dengan keadaan keluarganya. Mujur ada keluarga yang banyak membantu di saat mereka memerlukan. Kini, dia bersyukur suaminya dikurniakan kesihatan yang baik dan boleh mencari rezeki bersama. Dia nak macam mana kan, sampai akak masa tu apa dia makan buat. Kadang fikir kat belanja kan. Kadang nak menangis, kadang kita ngadu nak jauh kan. Lepas tu akak sabar je lah. Akak kadang rasa kesian ni lah. Yelah anak akak kecil-kecil kan. Kadang nak belanja lagi pun akak tak kerja. Lepas tu akak suami akak kan. Tu kadang fikir juga macam mana nak belanja kan. Tapi alhamdulillah lah akak sabar je lah lama. Okeylah sampai sekarang lah. Syukur akak rasa kan dapat apa kan tolong anak-anak, suami akak semua kan. Itulah akak boleh rasa. Alhamdulillah. Bagi menyampaikan amanah rakyat Malaysia, Syarikat Faizah Sendirian Berhad sentiasa mengutamakan kebajikan keluarga bersamamu. Kisah kecekalan Rudaini dan Rubiah mendapat perhatian daripada Wakil Syarikat Faizah Sendirian Berhad, Marina Elias, Ketua Promoter Cawangan Negeri Sembilan, membawa pelbagai barangan dapur untuk mereka sekeluarga. Bantuan barangan keluaran Syarikat Faizah seperti tepung gandum, beras dan rempah ratus sedikit sebanyak dapat menambah keperluan harian Rudaini sekeluarga. Untuk menyampaikan beberapa sumbangan macam produk Faizah. Ini bagus untuk kesihatan, tinggi serat, tak ada ganji macam Cik Ruzaini. Ada sakit darah tinggi kan? Okey, ini komputer sesuai. Kak, ini memang satu sumbangan daripada Syarikat Faizah. Saya mewakili Syarikat Faizah untuk beri sumbangan ini kepada keluarga Abah. Harap dapat mengurangkan beban
Terima kasih. Keadaan Rudaini dan Rubiah yang agak sibuk mencari pendapatan buat anak-anak. Bihun segera keluaran syarikat Faiza sedia berhad dan mudah dimasak dan mengambil masa yang singkat sesuai untuk kegunaan mereka sekeluarga. Syakir dan Nafisah menikmati bihun ini dengan penuh selera. Dalam kepayahan Rudaini mencari rezeki, dia tidak akan mengabaikan pendidikan anak-anak, terutamanya pendidikan agama. Mujurlah setiap petang, anak-anak Rudaini akan menghadiri kelas Al-Quran yang dianjurkan secara percuma oleh sebuah NGO. Bagi Rudaini, dia ingin menerapkan pendidikan agama agar anak-anak ada benteng yang kuat untuk berpegang. Melihat kepada anak-anak, pasti tersimpan harapan yang tinggi terhadap mereka. Tiada lain yang dipinta, cuma ingin anak-anak berjaya di dunia dan akhirat pastinya. Jangan buat mana tak elok. Orang tua tu kita ajar cari ilmu. Yang penting je kalau boleh saya nak bagi anak saya ilmu hasiat lebih sikit. Dunia ni kurangan tak apa kan. Hasiat ni lebih sikit kan. Rudaini bersyukur kerana banyak pihak memberi bantuan buat keluarganya. Antaranya, Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM450 sebulan dan sumbangan daripada beberapa badan NGO yang sering memberi bantuan makanan. Syakir dan Nafisah mungkin membesar tidak sempurna seperti anak-anak yang lain. Namun, Rudaini dan Rubiah akan terus berusaha memberi kelengkapan secukupnya buat mereka. Dia sedih benda kan. Tapi macam mana pun saya cari lah. Macam mana pun saya tak ada minta dengan siapa-siapa. Ya, dapatlah boleh basikal. Untuk anak-anak mindah lah. Otak buluh sendiri. Bagi Rubiah, dia akan terus menggunakan kudrat yang ada untuk membantu suami demi membesarkan anak-anak. Semangat akak, bagi akak kuatkan diri akak ni fikir nak tolong suami tu akak kuatkanlah semangat kan, nak menolong dia mencari rezeki. Harapan ya anak dia berjaya sekolah lah. Tolong ibu dengan ayah dia kan. Itu yang harapan saya. Kekurangan diri bukanlah penghalang Rudaini untuk menjadi ketua keluarga yang bertanggungjawab. Terus hulurkan tangan, ringankan beban.
Paparan kapsul bersamamu yang disiarkan di saluran YouTube TV3 minggu lalu membantu keluarga Sally Aini Dawati Tan Saleh, ibu yang perlu menjaga 7 orang anak sendirian setelah berjauhan dengan suami sejak Perintah Kawalan Pergerakan tahun lalu di Tampin Negeri Sembilan. Selain keluarga Sally, kami turut membantu 3 buah keluarga yang lain juga turut mendapat sumbangan daripada tabung bersamamu TV3 bagi meringankan beban mereka. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak 1000. Setiap langkah perjalanan